Kisah kali ini berkenaan apa yang terjadi semasa konfrontasi Indonesia dan Malaysia satu ketika dahulu. Admin tiada niat untuk memburuk mana-mana pihak. Sejarah tetap akan terus menjadi sejarah. Moga kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah ini. Tragedi di Kalaban, iaitu kira-kira 50 km dari Tawau, Sabah pada 29 September 1963 merupakan suatu peristiwa yang sedih buat negara. Buat pertama kalinya, Tentera Nasional Indonesia atau singkatannya TNI telah melancarkan serangan bersenjata sejak konfrontasi terhadap Malaysia. Diumumkan pada 20 Januari 1963 oleh Menteri Luar Indonesia Dr. Subandrio. Serangan yang dilakukan oleh kira-kira 40 orang anggota pasukan Kor Komando Operasi KKO TNI telah menyasarkan anggota tentera dari Kompeni C Regimen Ketiga Askar Melayu Diraja. Insiden ini telah mengakibatkan 9 orang anggota termasuk seorang pegawai terkorban manakala 19 orang anggota cedera. Pencerobohan anggota TNI yang pada awalnya di sempadan Sabah dan Sarawak telah mula merebak di Johor dan Singapura. Ianya bermula dengan pendaratan seramai 108 orang anggota TNI di Kukup dan Benut dalam daerah Pontian, Johor pada 17 Ogos 1964. Mereka terdiri dari 24 orang anggota Marine dari pasukan KKO dan 55 orang anggota dari pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara. Penyusupan ini turut disertai oleh 33 orang rakyat Malaysia berketurunan Cina yang telah dilatih di Indonesia. Berselang beberapa hari, iaitu pada 1 dan 2 September 1964, seramai 96 orang lagi anggota TNI telah menyusup di Labis, Johor. Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tunku Abdul Rahman, telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara pada 4 September 1964. Ekoran dari pencerobohan anggota TNI ke wilayah-wilayah Malaysia semakin meluas. Angkatan Tentera Malaysia (ATM) telah berjaya menawan dan membunuh beberapa orang anggota TNI yang menceroboh semasa darurat ini. Tujuan utama pendaratan dan penyusupan anggota TNI ini ialah untuk menubuhkan seberapa banyak pangkalan serta mengumpul tenaga-tenaga tempatan. Ianya sekaligus menubuhkan Tentera Nasional Republik Malaya dan menolong rakyat membebaskan Malaysia dari cengkaman British. Kenyataan ini adalah berpandukan kepada risalah-risalah dan peta yang telah dirampas dari tawanan. Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) telah berjaya mengawal perairan negara dan membantu pasukan tentera darat dalam gerakan mereka sepanjang konfrontasi. TLDM telah berjaya menambah bilangan kapal-kapal untuk tujuan operasi di perairan negara dan juga membuat pengambilan anggota-anggota baru. Kerajaan Malaysia menempah sebanyak 10 buah kapal ronda yang dibina di England. Sehingga akhir tahun 1963, sebanyak 6 buah kapal ronda kelas rendah telah diterima dan dilibatkan dalam gerakan menentang pencerobohan anggota TNI. Kapal-kapal tersebut ialah KD Seri Kedah, KD Seri Kelang, KD Seri Perak, KD Seri Pahang, KD Seri Kelantan dan KD Seri Terengganu. Selain itu, kerjasama operasi dengan pasukan-pasukan tentera laut asing seperti Britain, Australia dan New Zealand sedikit sebanyak telah dapat meringankan beban TLDM. Satu peristiwa yang menggemparkan berlaku pada malam 24 Julai 1964 apabila KD Seri Selangor telah diserang oleh sengkumpulan anggota TNI. Kejadian tersebut berlaku di Pulau John, kira-kira 5 batu nautika dari Singapura. Ketika kejadian, KD Seri Selangor yang berlepas dari Teluk Ayer Basin pada petang tersebut sedang membuat rondaan rutin di perairan Malaysia. Pegawai awasan pada waktu tersebut adalah juragan, iaitu PT Officer Stoker Mekanik Khalid Sulong yang bertugas dalam awasan pertama. Setelah menahan dan menambat 2 buah bot kecil Butter Traders di lambung kanan KD Seri Selangor, skrin radar kapal telah mengesan satu objek yang bergerak pantas dari kawasan perairan Indonesia dipercayai dari Kepulauan Riau menuju ke arah kanan KD Selangor.
motor. Dalam jarak 15 ela, bot yang menggunakan enjin sangkut tersebut dikenal pasti membawa 5 anggota TNI berdasarkan pakaian seragam yang dipakai dan senjata automatik yang dipegang. Pegawai Memerintah KD Seri Selangor iaitu Lieutenant PK Neta TLDM telah mengarahkan anak-anak kapal bersiap sedia menghadapi situasi yang tidak terjangka. KD Seri Selangor telah mengarahkan supaya anggota TNI yang berada di dalam bot tersebut untuk menyerah, namun mereka enggan dan berteriak menyebut KKO yang bermaksud mereka adalah dari Kor Komando Operasi yang seharusnya ditakuti. Anggota KKO tersebut membuat pusingan mengelilingi KD Seri Selangor tanpa menunjukkan rasa takut dan gentar. Ternyata tindakan provokasi ini telah mencabar kesabaran anak-anak kapal. Lantas, apabila bot tersebut berhenti dan berlega di port kuarter, pegawai memerintah telah mengarahkan Able Electrical Mechanic Abdul Samad menghalakan suluhan lampu searchlight ke atas bot KKO. Suluhan lampu searchlight itu telah disambut dengan tembakan senjata oleh KKO. Tembakan tersebut telah membunuh ABEM Abdul Samad Suliman, manakala mereka yang cedera adalah Kwek On Cheong yang terkena serpihan peluru di peha kanan dan pegawai kadet kanan Musa Jabar terkena peluru yang melantun di bawah collarbone. Pegawai kadet kanan Bolt RN dari HMS Ark Royal yang menyertai KD Seri Selangor beberapa jam sebelum insiden turut tercedera apabila peha beliau ditembusi peluru.